Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam dari kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga, kampus cantik budaya berkualiti, championing Datapreneurship, empowering community. Bersama saya pada pagi ini, Hafiz Abdul Hamid selaku moderator anda di dalam program Dialog bersama Majikan Anjuran Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Kelantan, yang bakal mengupas mengenai rahsia kejayaan, perkongsian dan pelbagai tip beserta pengalaman yang bakal dikongsikan oleh panel yang kami bawakan khas kepada anda pada pagi ini. Dan pada hari ini saya bersiaran langsung dari mini studio Unit Kerjaya dan Kaunseling, dan untuk penonton ataupun rakan-rakan Facebook, bolehlah kongsikan ataupun like, follow dan share live pagi ini kepada rakan-rakan, kepada mereka yang sedang mencari kerjaya ataupun mereka yang sedang bertugas di luar sana. Mungkin perkongsian pada pagi ini bakal memanfaatkan anda, dan semestinya saya janjikan anda tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan pada pagi ini segmen kita bawakan kepada anda ialah rahsia seni kejayaan diri. Dan tetamu yang saya bawakan pada hari ini ialah Encik Wan Muhammad Jasmine Wan Abdullah selaku Unit Manager di Mukmin Group. Apa khabar Encik? Okey, alhamdulillah sihat Hafiz. Terima kasih. Okey, jadi untuk lebih mesra sikit mungkin saya boleh panggil Encik Wan je lah kan pada hari ini. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi adakah ini pertama kali Encik datang ke UiTM ataupun mungkin dah banyak kali dah familiar dengan UiTM Kelantan? Alhamdulillah Hafiz, ni dah kali kedua dah dalam jemputan untuk ke sini lah Hafiz. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan mungkin saya nak ingatkan dulu kepada penonton bahawasanya pada 2 hari ini segmen kita akan menyediakan e-sijil kepada pelajar dan staf, dan special kepada staf akan disediakan jam latihan, dan ini terbuka kepada seluruh warga UiTM seluruh sistem. Jadi untuk kita memulakan sesi pada pagi ini, kita akan bertanyakan serba sedikit mengenai latar belakang Encik Wan. Mungkin Encik Wan boleh ceritakan sikit pengalaman Encik Wan dari segi dalam kerjaya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator ini Hafiz, dan especially-nya jemputan daripada UKK, itu anjuran Unit Kerjaya dan Kaunseling, kerana memberi peluang kepada saya pada hari inilah untuk bersama-sama dalam berkongsi apa yang patut saya dedahkan di sini tentang kerjaya. Dan setelah beberapa kali Cik Hafiz tertangguh dengan keadaan hari ini, alhamdulillah dengan kesibukan dengan program yang kami di agensi, alhamdulillah tercapai juga hasrat hari ini untuk kita bersama-sama saya dalam berkongsi bagaimana untuk menjadi satu ahli perniagaan lah Hafiz, kalau kita nak panggil. Saya cuba memberi perkongsian dan share benda yang sebenar, yang saya alami sepanjang karier sebagai perunin takaful Hafiz. Okey. Jadi sebelum ini saya dapat tahu bahawa Encik Wan sebenarnya adalah seorang kaki tangan kerajaan, dan kenapa memilih untuk berniaga, dan apakah turning point Encik Wan sebenarnya? Okey, sebenarnya sebelum ini saya pernah berkhidmat di dalam agensi kerajaan selama lebih kurang 18 tahun Hafiz. Oh, lama. 18 tahun, di mana saya bermula dengan sebagai pembantu biasa saja, dan alhamdulillah dengan kenaikan pangkat dan ada sedikit permohonan untuk ke peringkat yang lebih tinggi, dan ia memberi ruang kepada saya selama 18 tahun berkecimpung dengan kerajaan dalam memberi perkhidmatan, dan sehinggalah saya dalam perkhidmatan ni 18 tahun ni sebanyak
13 penempatan je habis. Oh, banyak. Dengan 13 penempatan ni, terlebih dahulu saya bagi tahu kerjaya saya tu adalah di bawah kerajaan di satu agensi, iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Cik Hafiz? Ya, AADK. Dan peringkat awalnya saya ditempatkan terus ke pusat serenti berdepan dengan penagih-penagih dadah yang menjalani pemulihan, yang ketika itu kita panggil pelatih. Jadi ia satu pengalaman yang tidak dapat saya lupakan, sehingga saya ke peringkat tertinggi dalam kerajaan sebagai ketua unit pendakwaan, di mana daripada pusat serenti, dan saya lebih diberi peluang lagi ke peringkat pendakwaan penagih dadah dengan penempatan yang berbeza-beza tempatnya, sehingga memberi satu keadaan yang cukup menekan diri saya sebagai penjawat awam. Dan saya pada ketika itu setelah menjadi pegawai pendakwa dan dinaikkan pangkat balik ke pusat serenti Fiz, dengan meninggalkan keluarga. Dan di situ ketika itu Fiz, saya berumur dalam umur 38 tahun. Ketika itu saya sedar bahawa bagaimana dengan kerjaya saya sebagai pegawai kerajaan ini boleh membentuk satu family, satu kerjaya yang saya menuntut family saya yang okey, yang penuh dengan kasih sayang dan take care. Orang kata Fiz, saya rasa saya lost, saya tertinggal. Dan ketika itulah Fiz, saya tertanya-tanya, ada tak satu bidang yang boleh saya ceburi, yang boleh saya ada bersama family dan saya tidak ada tekanan oleh sesiapa pun. Dan ketika itulah Fiz, terbuka peluang. Kenapa saya tidak berniaga dengan berniaga yang tidak memerlukan modal yang besar, tapi kita ada masa yang banyak. Ketika itu Fiz, turning point saya bangkit ketika itu, yang tertanya-tanya pada diri saya sendiri ketika itu. Mungkin masa Cik menjadi kaki tangan kerajaan dulu, masa Cik itu banyak dihabiskan di pusat serenti itu ataupun? Ya Fiz. Sebab kerja pada ketika itu, perasaan kita dengan kerjaya kita sebagai pegawai awam, mestilah kita penuh dengan komited. Betul. Nak memulihkan penagih dadah, nak menjalankan aktiviti dengan dia. So bagi saya, segala program saya buat adalah semata-mata pemulihan untuk diri mereka. Dan ketika itu saya sedar saya berjauhan dengan keluarga. So saya rasa saya perlu buat satu benda baru lah Fiz. Itulah turning point yang menyebabkan saya pilih satu kerjaya yang pada hari ini Fiz. Okey, jadi kita dah tahu apa sebenarnya turning point dan kenapa sebenarnya Encik memilih menjadi full-time agent di Prudential. Okey. Sebagai perunin takaful ni Fiz, pada ketika itu saya didedahkan dengan pelbagai pendedahan yang terbaik daripada company, dan company Prudential ni menunjukkan satu tahap kejayaan yang terbaik, yang tertinggi di peringkat Malaysia. Dan bila saya lihat dengan jabatan yang saya kerja dalam kerajaan ni pun all okey juga, sebab jabatan yang baru pada ketika itu dan kenaikan pangkat pun lebih terbuka. Tapi bila saya lihat, sekiranya saya resign daripada jawatan sebagai pegawai kerajaan, ada tak satu company yang menyambut saya yang lebih baik daripada itu? Jadi bila saya pilih Prudential Fiz, Prudential ni telah mendedahkan pada saya banyak benda. Yang paling saya seronok adalah masa Fiz. Masa. Pada ketika itu saya tak fikir dah dari segi income dia, saya tak nampak. Saya nampak saya ada masa. Dan masa itu saya perlu dapatkan, dan dalam masa yang sama saya ada company yang boleh membantu saya ketika itu. Itu Fiz. Mungkin mereka menjanjikan masa yang lebih fleksibel kepada Encik. Ya, masa fleksibel. Ya. Okey, dari segi mungkinlah kita nak menyentuh sikit mengenai Prudential ini. Sebagaimana kita tahu, Prudential menyediakan pelbagai
apa tu orang kata macam-macam pilihan kepada masyarakat kita. Mungkin kita boleh sentuh sedikit mengenai isu masyarakat kita mengenai insurans ataupun takaful hibah kepada masyarakat. Mungkin Encik Wan boleh memberi pendedahan sikit kepada masyarakat apa yang sebenarnya mereka perlu ada untuk menjamin masa tua ataupun masa depan mereka. Ya Fiz, bila kita dalam kerajaan, ketika 18 tahun pada ketika itu pun saya pun tak ada insurans pernah habis. Selama 18 tahun dah bekerja dalam pemulihan dadah, kita dengan penagih dadah berisiko terdedah kepada kemalangan, dan sebagai pendakwa, pegawai penyiasat, ia terdedah kepada kemalangan dan boleh menyebabkan kematian pun. Jadi pada ketika itu Fiz, saya agak-agak risau. Bila kita nak bermula sebagai perunding takaful insurans ni Fiz, kita berfikiran bahawa masyarakat boleh menerima atau tidak. Jadi ini cukup memberi satu hentaman lah, sebab keyakinan yang ada pada kita pada ketika itu untuk memberi masyarakat satu perkhidmatan dalam insurans ini, kita rasa kita sendiri pun tak yakin. Tapi alhamdulillah dengan latihan, dengan pendedahan, dengan cara-cara dan pakej yang ada dalam company baru ni Fiz, telah memberi satu keyakinan yang saya boleh bentuk sebagai idea untuk saya tembus dalam pasaran masyarakat Fiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cik, bila dah masuk kepada menjadi full time agent di Prudential ni, bagaimana reaksi keluarga? Adakah mereka menentang atau menerima? Bila sebenarnya Fiz, dalam kerajaan, dalam jabatan baru, saya sebagai ketua unit pendawaan, kira-kiranya cukup glamour juga lah Fiz. Kerana terlibat dalam tangkapan, terlibat dalam pendawaan, dan semua orang tahu. Bila semua orang tahu, dan pada tahun 2008 Fiz, saya sentiasa ada di paper Sinar Harian. Terima kasih Sinar Harian masa tu telah mendedahkan. Jadi masyarakat, terutamanya family saya, tahu saya ni pegawai kerajaan di peringkat yang okey jugalah. Dan aktif lah. Dan aktif. Jadi bila saya beralih arah sebagai berniaga takaful ni, memang keluarga tak dapat terima lah. Sementara kita dapat terima, ada abang saya lah, dia cakap, betul ke kamu nak buat insurans ni? Kan kerja kamu dah elok dah, kan buat insurans ni tak ada masa depan. Jadi ketika itu Fiz, saya hanya jawab, abang jangan risau, sebab susah macam mana pun saya insya-Allah tak akan cubalah cari pendapatan untuk dapat duit sumbangan daripada keluarga. Jadi start pada itu, abang saya bagi tahu, okey, nak buat kerja baru, buat betul-betul. Tulis. Mungkin dari segi bulan pertama, bulan kedua itu, adakah Cik Wan mengalami sedikit kesukaran ke, ataupun Allah bagi rezeki itu kira lancar ke, macam mana? Okey Fiz, bila saya keluar daripada jabatan kerajaan, yang pertama sekali kita dalam keadaan tak tahu. Tak tahu dan tak faham apa sebenarnya insurans. Saya sama macam masyarakat hari ni. Kalau yang tak ada insurans tu sama macam saya ketika itu. So saya bukan nak beli insurans pada ketika itu, tapi saya nak jual insurans. So pada ketika itu Fiz, bulan pertama, bulan kedua memang menebal lah. Saya rasa sayang sangat kerja saya dulu, sehinggalah bagaimana saya nak membuat satu pembentukan diri saya supaya betul-betul buat Prudential. So alhamdulillah, saya membawa diri saya kepada melihat kejayaan-kejayaan yang ada ketika itu. So pada ketika itu pun masih was-was lagi Fiz. Bulan saya bermula pada 1 Mac 2011, saya masih bela. Bulan April bela lagi, bulan Mei bela lagi, sehingga bulan 6 tekanan dah datang. Tekanan dah datang di mana kita tidak ada income dan kita masih lagi tak belajar. So saya rasa saya tak boleh dah. Pada ketika itulah Fiz, saya buat betul-betul, saya belajar dan saya proses diri saya, saya cari kelebihan di sana, macam mana nak buat benda ni. Okey, dari segi orang sekeliling, kawan-kawan, bila Cik Wan dah bertukar kerjaya ni,
adakah mereka memberi sokongan ke seperti mana kalau Cik Wan pergi promote kepada mereka? Macam mana cara penerimaan mereka? Yang kawan-kawan ni seronok bis. Sejak jadi Perodin Takaful dalam Prudential, dalam Takaful, saya boleh dikatakan cukup-cukup berbeza. Pertama sekali berbeza ketika kita sebagai pegawai pendakwa penyiasat, telefon tak berhenti berdering. Tapi apabila saya cuba diri saya dalam carrier Takaful ni, saya rasa telefon saya mulai sunyi. Pula mulai sunyi kerana tidak ada masyarakat yang datang nak minta tolong. Okay. Jadi kalau yang call pun adalah di kalangan klien-klien saya. So dari segi itu Fiz, saya pernah lah Fiz nak kongsi pengalaman di sini. Saya cuba kawan saya, sebab dalam company dia memberitahu cuba cari dulu rakan-rakan yang baik, rakan-rakan yang rapat dengan kamu. So saya rasa saya cuba dan tidak menghampakan orang yang membawa saya dalam industri ini. Dan bila kita pergi, hentaman yang pertama Fiz, kenapa bodoh sangat kamu berhenti kerja kerajaan? Itu yang soalan yang pertama Fiz. Soalan yang kedua dia kata tak ada masa depan kamu buat insurans ni, kerja kamu dah okey dah, kamu pegawai bukan orang biasa. Dan bila saya cuba 10 orang saya cuba Fiz, memang dia orang bukan nak beli insurans, bukan nak support, tetapi mereka memberi satu pandangan bahawa dalam bidang ini cukup-cukup tough dan perlu rajin dan perlu tahan dengan cabaran dan halangan. Tetapi rata-rata Fiz, bila cakap kawan, dia masih memerlukan saya sebagai pegawai kerajaan lah. Itulah, tidak ada galakan dan support dah Fiz. Okey, kita berbalik kepada tajuk rahsia seni kejayaan diri. Jadi apakah rahsia yang Cik Wan buat untuk meyakinkan keluarga Cik Wan ni bahawasanya dengan masuk kepada berniaga Takaful ni boleh menjamin masa depan? Apa yang Cik Wan buat masa tu? Okey, pertama sekali Fiz, ketika saya keluar daripada anggota kerajaan terus buat Prudential, saya mempunyai satu family. Ketika itu anak masih kecil dan saya berkhidmat di luar Kelantan, dan saya lihat pengorbanan yang besar daripada isteri saya sendiri yang boleh kata 200% lah menyokong saya untuk dalam bidang yang baru ini. Dan ketika itu Fiz, dengan support daripada isteri saya tidak bincang dengan orang lain untuk buat bisnes ini, dan saya perlu betul-betul buat dan yang pertama sekali Fiz, baru saya faham, kawan ke, keluarga ke, adik-beradik ke, mereka bila kita buat insurans, mereka tidak menunggu benda lain. Mereka hanya menunggu result. Mereka menunggu keputusan. Mereka menunggu berapa orang yang ambil insurans dengan kita hari ini. So mereka tidak perlu fikir halangan kita ke, letih ke, jatuh ke, masyarakat tak nak beli insurans ke, keluarga dia tak akan nampak benda ni. So benda yang paling besar sekali Fiz untuk meyakinkan keluarga adalah result. Result maknanya berapa orang yang ambil insurans dengan kamu. Itu yang membuktikan kita dan boleh meyakinkan keluarga. Dan seterusnya Fiz, kita dapat reward. Kita dapat reward dan kita berjaya dan kita ada income yang boleh kita bantu balik mereka. Ini yang boleh meyakinkan keluarga Fiz. Jadi mungkin rahsia di sini adalah sokongan daripada isteri tu. Betul-betul orang kata di sebalik kejayaan seorang lelaki tu ada seorang wanita di belakangnya. Mungkin dari segi orang kata untuk Cik berjaya meyakinkan pelanggan ataupun membuktikan ni, sedikit rahsia yang Cik boleh kongsikan mengenai adakah komunikasi itu penting ke, ataupun macam mana Cik menarik pelanggan untuk percaya kepada Cik? Okey Fiz, saya bagi tahu, mungkin ini rahsia lah. Sebelum ni saya tak bagi tahu ya. Kita terbagi tahu. Saya bagi tahu orang yang pertama saya jumpa. Orang yang pertama saya jumpa untuk saya bagi tahu berkenaan dengan Prudential.
Dan orang ini bagaimana dia menerima saya sebagai orang yang hendak memberitahu pasal prudential, pasal insurans. Bagaimana saya nak yakinkan dia? Dan orang ini ni, saya lihat dia ni seorang yang berjaya dalam bisnes. Tapi saya nak jumpa dia. Saya nak jumpa dia. Dan pada ketika itu, Fiz, bagaimana saya dapat ilmu daripada orang ini adalah, pertama sekali, saya nak pergi presentation untuk dia beli insurans dengan saya. Tapi Alhamdulillah, Fiz, rupanya Tuhan hantar saya di situ untuk memahami cara-cara dan teknik sebenar untuk berniaga, Fiz. Jadi pesanan orang ini, yang pertama sekali, bila kita berniaga, kita kena berada di atas cabaran, ya Kak. Kena ada cabaran dulu baru kita pergi. Kita kena berada di atas cabaran. Maknanya, sekiranya cabaran yang datang kepada kita tak boleh, katalah, ataupun tak nak beli insurans, ataupun insurans ni namanya ada penipu, ataupun insurans ni janji saja, mulut manis, tapi bila nak buat tutup tahun tak boleh, ini tak boleh. Jadi macam mana? Jangan kalah dengan cabaran itu. Sebaliknya dia bagi tahu, sila letak diri anda di atas cabaran itu. Macam mana kita nak atasi benda ni? Itu tip yang dia bagi. Dan yang kedua, bila kita bekerja, kita kena yakin manusia lama-kelamaan boleh berubah dan boleh menerima janji. Kita sentiasa memberitahu mereka apa kebaikan-kebaikan yang ada di dalam package-package yang kita perkenalkan. Itu tip Davis. Jadi mungkin kita boleh di sini, ini Cik Wan berkongsi mengenai pengalaman bekerja dan kita kena berada di atas cabaran. Yes. Dari segi mungkin Cik Wan boleh kongsikan kepada viewer yang mungkin seorang pelajar, dari segi cabaran yang mereka hadapi ni, saya rasa bukanlah sesuatu yang mereka boleh bukanlah kita nak memperkecilkan waktu belajar, tapi dari segi cabaran masa belajar ni, apa yang Cik Wan boleh nasihatkan kepada pelajar di luar sana? Okey. Bila kita belajar, kita berada di mana, kita belajar, kita nak dapatkan ilmu. Sebenarnya di dalam kerjaya pun kita tak akan berhenti belajar. Contohnya, saya kalau nak bagi tahu secara peribadi, Fiz, saya lah orang paling malas belajar. Tapi bila kita berada dalam tekanan, Fiz, kita letak diri kita berada dalam tekanan dan tidak ada pilihan. So, kalau kita tidak letak diri kita di situ, kalau kita habis belajar sekalipun, kalau kita tak boleh letak diri kita dalam tekanan dan tiada pilihan, kita akan duduk kat rumah je. Tapi kalau kita letak diri kita dalam tekanan dan tidak ada pilihan, di mana kerjaya aku nak letak diri aku? Maka buat betul-betul. Kerana, kena ingat, saya pernah lagi, Fiz, pernah dulu cita-cita nak jadi cikgu, Fiz. Bila cita-cita nak jadi cikgu, penemu-nega tanya saya, kenapa awak nak jadi cikgu? Saya kata, saya belajar tinggi-tinggi, saya kena jadi cikgu lah. Jadi penemu-nega cakap, adik, belajar tinggi-tinggi dalam institusi adalah untuk bagi ilmu, bukan untuk bagi kerja. So baru saya faham, rupanya kita belajar tinggi bukan untuk jadi pegawai kerajaan, tapi untuk dapat ilmu bagaimana nak membawa diri kita. So bila saya sedar keadaan ini, yang boleh menyebabkan saya ceburi dalam bidang insurans adalah saya kena belajar balik. Belajar balik dan saya letak diri saya dengan keadaan family, saya letak diri saya dalam keadaan tekanan yang memerlukan income. Dan yang kedua, saya tidak ada pilihan. Nak tak nak itu kerja aku, dan apa salah aku buat betul-betul. So saya sarankan pelajar-pelajar gini, pertama sekali, jangan memilih kerja. Jangan memilih kerja. Dan yang kedua, faham kerja yang kita nak buat ni ada masa depan yang boleh memberi income yang lebih bagus. Dan kita kena letak di kita tidak ada pilihan, kena buat kerja tu betul-betul. Itu Fiz. Betul. Saya mungkin memetiklah daripada apa yang saya baca, tekanan ini yang akan membuatkan sesuatu yang berharga. Macam contoh belian. Belian tu dalam tanah yang dihasilkan daripada tekanan dan juga akan menjadi sesuatu yang berharga. Dan mungkin saya boleh kaitkan bahawasanya yang kita boleh cakap, mungkin Cik Wan boleh bersetuju dengan saya bahawa orang miskin tak selalunya miskin dan kaya tak selalunya kaya, dan ini bergantung kepada diri kita sendiri. Betul, Fiz. Mungkin kita berbalik kepada soalan pula.
Mungkin Cik Wan boleh kongsikan kejayaan pertama Cik Wan dalam Prudential. Apa yang Cik Wan Okey, dapat? Fiz. Saya ni nak kata fantastik tak juga, nak kata bijak tak juga, Fiz. Tapi sepanjang 18 tahun dalam kerajaan, secara personalinya mungkin jabatan saya dulu tak sedar bahawa saya ketika itu sentiasa membuat benda baru. Membuat benda baru di mana pada tahap pertama saya sebagai pegawai asrama benda baru. Dan tahap yang kedua saya sebagai unit kaunseling di pusat serenti benda baru. Dan sehinggalah benda baru yang saya buat sebagai pegawai penyiasat. Dan sehinggalah pegawai pendakwa, semua benda baru. So berkait dengan keadaan ini, saya buat Prudential ni satu benda baru juga. So pada ketika itu why not saya try benda ni. Dan bila Hafiz tanya kejayaan pertama, saya bulan 21 hari bulan Mac 21 bulan Februari sehingga 1 Mac saya full time Prudential. Saya tidak ada apa-apa result daripada bulan 3, 4, 5 sehingga bulan 6 Hafiz, saya dipesan oleh seorang yang dah berjaya ketika ini Hafiz. Dia kata sekiranya orang yang tidak bagus boleh buat kerja dengan bagus, apa berbeza dia dengan kamu? Saya ulang balik. Sekiranya orang yang tak bagus tapi boleh buat kerja dengan bagus, apa beza dia dengan kamu? Itu orang yang dah berjaya bagi tahu saya. Okay? So saya tanya dia, apa dia bos? Apa dia yang dia tak bagus tapi dia buat benda lebih bagus daripada saya? Dia kata, usaha dan faham apa yang kamu buat. Usaha dan faham apa yang kamu buat, maka insya-Allah kamu akan dapat. Jadi pada start daripada bulan Jun sehingga bulan 12 2011 saya melonjak naik sehingga ramai sangat ambil insurans dengan saya, sehingga 2011 ni saya telah dinobatkan dapat dalam anugerah dalam Prudential dipanggil Star Club. Star Club maknanya layak ke Amerika Syarikat ketika itu. Orang kampung biasa, pegawai kerajaan biasa, tak pernah dapat pergi ke USA. Tiba-tiba 2011 saya dapat anugerah tu Fiz untuk ke USA. Okey, dari segi macam kita tahu Cik Wan dah pergi ke USA. Bagi Cik Wan, untuk kita memiliki sesuatu kejayaan tu susah ataupun senang ke apa, ataupun mungkin Cik Wan boleh kongsikan pahit getih yang Cik Wan lalui untuk dapat kejayaan tu, untuk rasa kemanisan tu. Okey Fiz, benar ya Fiz, kita letak diri kita di mana-mana jabatan, company, syarikat. Yang penting sekali kita kena cepat belajar. Dan saya bersyukurlah pada Allah SWT kerana letak saya di dalam company yang tidak menyusahkan saya. Maksud saya di sini, kalau ketika itu saya resign sebagai pegawai kerajaan untuk berniaga, bila sebut berniaga, kita akan fikir satu company yang memerlukan modal yang besar dan memerlukan stok yang banyak dan memerlukan pengurusan yang bagus dan memerlukan kaki tangan yang ramai. Pada ketika itu mana saya nak ada Fiz dan pegawai kerajaan? Bukan ada simpanan yang banyak pun bagi saya pada ketika itu. Tapi dalam company ini saya hanya bermodalkan RM240 saja untuk ambil satu paper exam yang ada dua paper. Paper pertama kontrak sebagai pegawai insurans dan paper yang kedua sebagai takaful. Jadi 240 dua paper. So saya rasa bos saya beritahu itu saja modal kamu untuk berniaga. So tidak ada lagi rekod dalam insurans bermodalkan 240, gagal dalam insurans terus bunuh diri. Tak ada. Tak ada. So bagi saya kena belajar. Bila dalam Prudential saya kena belajar kerana masyarakat nak sesuatu yang baru, nak mendengar suatu penerangan yang baik dan nak ada satu insurans yang dia rasa bila beli dia orang rasa selamat. Dia rasa selamat. Itu Fiz. Okey, dari segi momen yang tidak dapat dilupakan, mungkin ada yelah kita tahu masa mula-mula nak naik tu macam-macam lah. Mungkin ada kawan yang tak nak layan ke, keluarga yang sikit kata tidak percaya pada kita. Jadi apakah momen tersebut?
yang Cik Wan boleh kongsikan? Ya Fiz, mungkin kita tak lari dah daripada berniaga bila saya sebut modal tadi. So pada ketika itu 2011, untuk pengetahuan semua, kalaulah semua siswa-siswa atau masyarakat yang di luar sana nak tahu, kalau berniaga biasanya kita nak tengok kereta besar, pejabat besar, ataupun modal yang besar-besar. Tapi tuan-tuan kena tahu di sini bahawa saya berbekalkan tidak ada stok. Tidak ada stok dan saya tidak ada modal yang besar. Pada ketika itu saya ada komputer yang saya beli guna duit ASB bini saya, dan saya ada motosikal. Untuk pengetahuan semua, selama 6 bulan 2011 saya hanya naik motosikal saja. Kalau saya naik appointment dengan pengarah-pengarah, dengan kawan-kawan saya bekas-bekas pegawai besar-besar, saya letak motosikal jauh-jauh. Saya turun naik ke office dan saya cerita pasal insurans office. So itu satu kenangan di mana bila kita dengan keadaan susah sebegitu untuk sale insurans, dengan jumpa pegawai-pegawai, dengan jumpa kawan-kawan, apabila ada orang lain yang ambil insurans dengan kita yang kita tak kenal, maka Hafiz tanya saya momen yang paling tak dapat dilupakan apabila tidak ada sokongan kawan-kawan dan tiba-tiba masyarakat yang kita tak kenal ambil insurans kita. Ada ketika itu Hafiz, saya berhenti motosikal, saya menangis betul-betul Hafiz, kerana saya yakin benda ni memang betul. Saya menangis betul-betul, dan ketika itulah saya nampak rupanya Tuhan nak bagi sesuatu pada saya. Itu Hafiz. Mungkin kita kata berkat kesabaran Cik Wan tu Allah bagi sesuatu yang lebih besar lah menanti. Dari segi pengalaman jatuh bangun, selama berniaga takaful, mungkin Cik Wan ada saat yang mungkin Cik Wan rasa inilah satu saat yang aku berada di bawah sekali, orang tak pandang ke atau apa, dan mungkin pada ketika ini saat bangunnya Cik Wan, dan di mana Cik Wan boleh letak diri Cik Wan sekarang? Okey, ini payah juga soalan ni kompleks sikit ni. Ini mungkin Cik Wan boleh ceritakanlah pengalaman yang mungkin Cik Wan cakap tadi, Cik Wan berhenti motor, menangis. Mungkin itu dijadikan satu pengalaman pahit lah bagi Cik Wan. Dan selepas Cik Wan bangun dan bangkit, di mana Cik Wan boleh letakkan diri Cik Wan sekarang? Okey, Fiz. Biasanya untuk saya dedahkan pada masyarakat di luar sana, bila kita lihat bekerja sebagai ejen insurans, tidak pernah pun di mana-mana tadika, di mana-mana sekolah, apabila kita bertanya cita-cita adik-adik masa depan nanti besar nak jadi apa, tak pernah kita dengar, oh saya nak cikgu, nak jadi pegawai insurans. Tak ada. Biasanya jadi cikgu, nak jadi polis, nak jadi peguam, nak jadi doktor. Tidak ada cita-cita kanak-kanak nak jadi pegawai insurans. So bila Hafiz tanya jatuh bangun, alhamdulillah Hafiz, di dalam company yang saya ada di sini, tidak ada satu momen yang kita rasa ia boleh menjatuhkan kita. Kerana dalam agensi yang kita ada ni adalah agensi yang menyahut cabaran Hafiz. Dalam company ini, company hanya memikir ke depan. Bila memikir ke depan, setiap kali kita jatuh, maksud jatuh di sini adalah kita down. Ketika itu kita tidak ada orang yang nak ambil insurans, tidak ada orang yang percaya nak dengar kita ambil insurans, dan ketika itu kita down. Ketika kita down ini Hafiz, ketika itulah kita lihat siapa orang yang nak angkat kita balik. Dan di sini dah kita kena kembali kepada office. Kita kena kembali kepada orang yang membawa kita, dan kita kena banyak share dengan orang-orang yang berjaya. Dan jangan lupa kita kena banyak berdoa. Kena banyak berdoa, minta jalan. Mungkin yang banyak berdoa tu saya boleh ambilkan sebagai point lah kepada mahasiswa. Mungkin dari segi berdoa tu boleh orang kata satu senjata kepada orang mukmin, dan juga mungkin menjadi satu pendorong kepada mahasiswa untuk terus berjaya dengan hasil doa daripada ibu bapa. Macam mana Cik Wan? Betul Hafiz. Jadi saya nak respon Hafiz bagi tahu, saya ni bernasib baik lah, walaupun
maksud saya bernasib baik di sini, saya ketika ceburi bidang insurans ni ketika ibu bapa saya dah tak ada. Kalaulah ibu bapa saya ada, saya rasa saya masih lagi pegawai kerajaan hari ni. Sebab bagi ibu bapa semua di luar sana memang mengharapkan anak-anak bila habis universiti, kalau boleh jadilah pensyarah, jadilah doktor, jadilah peguam, maknanya ada nama dalam masyarakat. Bila kita tanya, bila naik kereta besar, oh siapa tu? Oh buat insurans tu. Mana bila naik kereta besar pun dapat buat insurans. Tapi itulah. Jadi bila berkait dengan soalan Hafiz tadi, kita kena faham bahawa kita kena banyak-banyak meminta lah, banyak-banyak meminta dengan Tuhan, dan banyak-banyak kita share dengan siapa-siapa yang dah berjaya, dan insya-Allah benda ni membuka ruang lah, membuka ruang untuk kita pergi lebih jauh, Hafiz. Betul. Saya percaya kalau dalam rezeki kita tu ada juga rezeki orang lain, kan Cik Wan? Ya. Jadi di sini dari segi Cik Wan dah buat berniaga, dah takaful, dah berjaya sampai ke peringkat sekarang ni, mungkin ada lagi tak big why kenapa Cik Wan nak buat lagi benda ni ataupun nak teruskan lagi benda ni? Okey, Fiz. Pertama sekali, bila saya buat benda ni, tip yang kata-kata yang diberitahu oleh orang yang berjaya ketika itu, Fiz, saya ketika tu 2011, income saya lebih kurang RM800 dalam Prudential. Jadi pada ketika itu mesyuarat yang dibuat di Kota Baru, di office saya, turun jutawan-jutawan daripada agensi kita yang di kalangan yang mereka dah beratusan ribu. Jadi ketika itu saya sebagai orang baru dalam Prudential, dalam insurans, mesti kita nak tanya apa tip yang tuan buat sehingga tuan berjaya. Orang pertama saya tanya, kita nak mengharapkan dia ajar kita macam mana nak berjaya dalam insurans. Rupanya saya tersalah, Fiz. Bila saya tanya macam tu, betapa bagusnya dia orang ni jawab, tidak menjawab apa yang saya tanya. Maksud saya di sini, Fiz, saya tanya salah seorang founder, saya tanya Tuan Haji, bagaimana saya nak buat pekerjaan ini dengan betul? Dia tanya, dia pegang saya, awak ada ibu tak? Tak ada. Ayah ada tak? Tak ada. Mak mertua ada tak? Ada. Okey, sekarang jumpa mak mertua, minta direstu dan doa kamu berjaya. Saya tanya orang yang kedua pula, Fiz, macam mana tuan-tuan saya nak buat insurans supaya saya berjaya? Yang kedua bagi tahu saya, nak buat sesuatu benda, buat betul-betul, dan sekiranya kamu dah buat betul-betul kali ini, lihat diri kamu 3 tahun nanti. Buat betul-betul hari ini, kamu lihat diri kamu 3 tahun nanti. Itu jutawan bagi tahu. Yang ketiga, saya tanya, Tuan, boleh tak bagi tahu saya macam mana saya nak berjaya dalam kerjaya saya? Dia kata, yang ketiga ini, harta kita tidak penting. Yang paling penting adalah betapa bergunanya kamu pada orang lain. Jadi, saya pening masa tu. Tiga-tiga tidak memberi saya nak mengajar macam mana nak bagi tahu masyarakat beli insurans dengan saya, tak ada jawapan. Macam mana nak yakin kau orang beli insurans dengan saya, ada jawapan. Tapi bila saya renung balik, Fiz, rupa-rupanya ada rahsia di sebalik itu. Pertama, nak buat kerja ni, kalau ibu, isteri kita dah izinkan, dah restu dah, jalan je. Yang kedua, kita buat betul-betul, 3 tahun, memang kita akan jadi lain tahun ketiga. Dan yang ketiga, harta yang kita cari di dunia ini tidak guna pun satu sen, melainkan kita berguna untuk orang lain. Rupa-rupanya tiga tip ini cukup bermakna, Fiz. Bila kita lihat, selalu kita dipesan, kalau kita ada RM1, sedekah aja RM1 itu. Tapi kalau kita mampu RM10, sedekah aja 10. Tapi kalau kita mampu 50, jangan sedekah RM1. Itu yang saya dapat daripada ketiga-tiga orang ini, dan orang ini begitu sukses di Malaysia, dan dia orang inilah penyumbang terbesar dari segi pemberian zakat pada negara. Alhamdulillah, Fiz. Okey, baik. Kepada penonton di Facebook UKK HCP UiTM Cawangan Kelantan,
Anda juga dipersilakan, dialu-alukan untuk komen dan bertanyakan soalan kepada Cik Wan mengenai rahsia kejayaan beliau pada hari ini. Okey, sekejap Cik Wan, saya nak bacakan ada komen atau soalan daripada Facebook. Okey, daripada Nur Syafiqah Muhammad, dia tanya, sebagai pelajar, apakah persediaan yang perlu ada dalam semua aspek untuk menghadapi alam kerjaya ni? Apa persediaan? Okey, persediaan yang kita perlu ada sebagai pelajar. Pertama sekali, di mana saja company yang kita ada, kita kena lihat pertama sekali company yang kita letak diri kita itu boleh pergi jauh tak? Kita dari segi yang pertama boleh memberi income yang tinggi kepada kita, boleh memberi career yang tinggi kepada kita, dan pulangan balik kepada diri kita itu bagus atau tidak. Sebab saya nak letak di sini, kalau kita gaji mahal, kita tak sempat nak guna gaji tu, tak guna juga. Tapi kalau gaji kita sikit, tapi kita boleh berguna gaji itu secukup hidup ataupun selesa dengan gaji itu, okey juga. Tapi kalau persediaan yang Cik Syafiqah tanya tadi, yang pertama sekali, kita kena letak diri kita di dalam company yang betul. Maksud saya di sini, company yang boleh membantu kita untuk push diri kita supaya kita belajar dan boleh pergi ke peringkat yang lebih baik. Jadi company itu perlu ada latihan, company itu perlu ada kelas, dan company itu boleh memberi satu pendedahan dan cara bagaimana kita nak buat dengan diri kita yang fresh graduate, baru nak belajar, baru ni dan banyak lagi nak kena tahu. So Cik Syafiqah pilih satu company yang boleh memberi latihan pada anda, dan semua dah tersedia. Dan yang paling penting, jangan menyusahkan cari modal daripada ibu bapa kita. Itu dia. Okey, kalau saya nak menyentuh sikit, kalau kita bekerja tapi kita bekerja dengan gaji yang mahal tapi kita tak happy. Tapi kalau dan satu lagi situasi, kita bekerja, kita happy tapi gaji rendah. Mungkin apa yang Cik Wan boleh ulas mengenai itu? Okey Fiz, bila kita belajar konsepnya, bila kita gaji banyak, konsepnya orang yang gaji banyak ni biasanya sibuk kan. Gaji berapa? 500,000. Mesyuarat sana, mesyuarat sini, pergi sana, pergi sini, semua bincang pasal berniaga. Sehingga terlupa kita tu tak ada masa. Masa itu mungkin bersama family, masa itu mungkin untuk beribadat, ataupun masa itu mungkin untuk kita bersosial dengan masyarakat. Kita lupa, bila kita sebut gaji besar mesti sibuk. Tapi ada tak satu bidang yang kita makin gaji besar, makin happy, makin selesa, masyarakat tengok kita pun kita nampak macam berguna. Jadi, tapi cuba kita tengok Fiz, kalau saya tengok dari segi orang susah, orang kampung, bagaimana dia orang ni dengan income tak ada, tapi anak-anak semua boleh masuk universiti. Dengan tidak ada income yang tetap, tapi anak-anak semua dah jadi doktor. Di sini kita lihat bahawa mereka ini lebih kepada keberkatan. Keberkatan dan keyakinan dia orang buat ini adalah untuk betul-betul untuk diri dan keluarga mereka, Fiz. Itu maksud saya. So dia orang puas, walaupun income kecil, tapi kita puas dengan income yang kita ada. So saya nak show di sini, carilah income yang besar tetapi kita selesa dan kita berguna pada orang lain. Kerana kena ingat, dengan income yang kita yang banyak, mungkin itu disalurkan kepada kita untuk orang lain. Tapi kalau income kita kecil, mungkin Tuhan bagi kita tu untuk diri kita dan keluarga kita, tapi kita bahagia juga, Fiz. Betul. Okey, dari segi motivasi, Cik Wan, apa yang selalu Cik Wan fikirkan yang ataupun menjadi penolak kepada Cik Wan untuk pergi lebih jauh? Pertama sekali, Fiz, bila kita dalam bidang insurans ni, saya tidak pernah rasa puas. Kerana selama 11 tahun saya dalam bidang ini, statistik menunjukkan baru 28% baru masyarakat ada insurans. Sikit lah. Betapa jauhnya kita. Maka inilah yang menjadikan semangat saya. Saya tak kira di mana. Kena ingat cik-cik yang di luar sana fresh graduate, kena ingat, pertama sekali
betapa ramainya manusia, masyarakat yang tidak ada insurans. So kita kena tolong mereka ini. So saya tidak akan rasa puas. Tidak akan rasa puas. Dua keadaan yang tidak rasa puas. Pertama, masyarakat perlu ditolong. Perlu ada sekarang ini, era baru hari ini, kena ada insurans. Yang kedua, saya sedang mencari orang yang nak memberitahu masyarakat bahawa masyarakat lain kena ada insurans. So kalau kita tak gerakkan diri kita dari sini sebagai pejuang takaful, kenapa saya kata pejuang takaful? Kerana kita mengumpul, kita memaksa semua masyarakat kumpul satu duit dalam takaful untuk tolong orang lain. So dua benda yang memotivasi saya untuk terus bekerja dalam fikiran saya. Pertama, saya tak akan puas cari orang-orang masyarakat yang nak ambil insurans. Yang kedua, saya sentiasa, semua yang ada di luar sana, marilah bersama-sama saya untuk menjadi pejuang takaful. Bersama saya, kita sebarkan dakwah bahawa semua masyarakat perlu ada takaful. Itu Fiz. Okey. Baik, saya nak bacakan soalan kedua daripada Facebook, daripada Nazirah Nurul Ain. Dia tanya, apakah tips untuk memperbaiki tahap keyakinan diri dalam public speaking? Dan macam saya tahu Cik Wan dalam meniaga takaful ni, kita tahu banyak jumpa orang. First impression penting. Macam mana nak meyakinkan orang? Apa yang Cik Wan boleh kongsikan? Bila Cik apa tadi? Cik Nazirah. Cik Nazirah. Bila Cik Nazirah tanya saya teringat balik pada tahun 1997, Cik Nazirah. Ketika itu saya sebagai pegawai agensi anti dadah dijemput sebagai penceramah. Dan ketika itu bila saya ceramah, saya hanya mengulang benda yang sama. Bila mengulang benda sama, bila ulang benda yang sama, ketika itulah saya dimarah oleh penganjur. Dia kata, kamu ceramah apa hari ni? Bermakna saya tidak pandai memberi ceramah. So Nazirah kena tahu, Cik Nazirah kena tahu, dalam Malaysia ada seorang insan yang langsung tidak boleh bercakap. Tidak boleh public speaking, tak boleh. Nak memberitahu masyarakat bagaimana bagusnya insurans, tak boleh. So sesuai dengan keadaan hari ini. Sesuai keadaan hari ini, bagi yang tak pandai bercakap ni, bolehlah online, boleh IG, boleh FB, boleh WhatsApp. Kena guna platform yang ada hari ni. Baguslah. Mana tidak ada halangan bagi yang tidak ada public speaking. Mana tidak ada halangan pada hari ini. Tapi kalau Cik Nazirah tanya macam mana skill yang patut ada sebagai nak public speaking yang lebih bagus, tidak ada cara lain. Yang pertama, insan yang saya kata dah jadi jutawan hari ini langsung tak pandai public speaking, beliau latih tubi diri dia bercakap depan cermin. Yang kedua, kita kena banyak membaca. Bila banyak membaca, maknanya kita tak sabar nak memberitahu apa yang kita baca. Dan yang ketiga, lihatlah. Saya selalu tengok, selalu menonton bagaimana masyarakat asing berceramah. Dia berceramah, pertama sekali dia menghayati apa yang dia nak bagi tahu. Kita tengok memek muka dia pun satu hal. Kita tengok dia punya gaya satu hal sebab dia menghayati. So saya sarankan Cik Nazirah, untuk bagus dalam public speaking ni, kena banyak membaca, dan yang paling besar sekali, tahu apa yang kita nak beritahu pada orang lain. Itu yang paling besar. Dan benda yang kita nak bagi tahu pada orang lain itu adalah benda yang tak sabar-sabar kita nak bagi tahu. Maka anda akan jadi bijak dalam public speaking. Betul, kita kena faham dulu apa yang kita nak sampaikan pada orang. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Mungkin Cik Wan setakat ini Cik Wan mengidolakan siapa kalau dalam bidang perniagaan? Selain dari mungkin 3 orang tadi yang Cik Wan sebut tu, mungkin dia dah menjadikan Cik Wan terbuka daripada segi soalan yang Cik Wan tanya tadi. Tapi yang menjadi Cik Wan nak mengidolakan tu siapa pada hari ini? Okey, soalan ni soalan maut juga ni. Sebab orang yang saya nak beritahu dalam Zoom hari ini adalah orang yang tidak dikenali oleh masyarakat Malaysia. Di mana kalau kita tengok kalau beras Faiza, Datuk Faiza tu terlalu banyak memberi zakat. Cuba bila kita tengok
ada insan lain yang berebut untuk memberi zakat yang paling besar di Malaysia. Rupa-rupanya bila saya tengok, orang itu adalah dalam agensi saya. Dan orang ini adalah orang yang terbesar menyumbangkan zakat. Kalaulah berlumba-lumba untuk mendapatkan nombor 1 dan nombor 2 sebagai penyumbang zakat terbesar di Malaysia, kira orang ini income dia saya tak tahu berapa. Bila saya tengok, dia ada 14 orang adik-beradik dan bapa tak ada, dan dibesarkan oleh ibu di ladang sawit dan di ladang getah, dan mempunyai satu diri yang cukup-cukup kental untuk membawa diri dia sebagai seorang yang berjaya. Dan sehingga ke tahap tinggi hari ini pun dia ni masih lagi memikirkan bahawa orang Melayu kena ada di depan dan kena banyak menolong orang lain yang susah. So bila saya tengok, inilah orang yang menjadi idola saya, di mana dua orang ini cukup-cukup jaga disiplin diri dia, attitude diri dia, dan yang paling besar sekali, dia nak kata duit kalaulah tersalah tak ambil 2 bulan dah jadi 1 juta Hafiz. Jadi income terlalu banyak, dan bila dia banyak sebegini income, maknanya dia lebih banyak memberi pada orang lain. So tip yang dia bagi tahu yang saya tertarik di sini adalah, tuan-tuan, segala income yang tuan-tuan dapat adalah disalurkan kepada Tuhan, adalah untuk orang lain. Itulah orang yang saya idol lagi ni Fiz, di mana saya rasa saya nak ke peringkat lebih tinggi untuk orang lain Fiz. Untuk orang lain yang kita, Tuhan dah bagi dah cukup-cukup untuk kita, dan insya-Allah untuk orang lain biar banyak-banyak Tuhan bagi pada kita untuk dibantu pada orang lain lagi Fiz. Itu Fiz. Okey, baik, itu yang mungkin Cik boleh kongsikan siapa idola. Dan ada soalan yang bertanyakan pula, ada apa-apa tak rahsia ataupun tips untuk pelajar yang down akibat kegagalan dan macam mana mereka nak bangkit? Ini kita sentuh mengenai pelajar lah. Boleh. Okey. Dalam kita belajar ni, pertama sekali kita tak henti daripada belajar, kerana kena ingat Al-Quran pun ada bagi tahu bahawa sekiranya manusia itu dalam mati dalam keadaan belajar, insya-Allah kita berada dalam keampunan Allah. Dan kegagalan tak kira dalam berniaga ke, dalam belajar ke, dalam bekerja ke, saya rasa kegagalan itu sama saja. Kita ada down di tempat kerja, kita ada down di bisnes, dan kita ada down ketika belajar. Ketika ini Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji kita, siapa yang kita rujuk. Kalau manusia, mungkin ibu bapa kita. Kalau kawan, kawan yang boleh membantu kita. Kalau bos, bos yang boleh memberi motivasi pada kita. So soalan Cik Nazirah ini, Nazirah soalan yang seterusnya, Cik Nazirah tadi dia bertanyakan mengenai public speaking, dah mungkin dah terjawab lah. Soalan ni? Soalan tadi rahsia ataupun tips untuk pelajar yang down. So bila kita down, kita kena rujuk balik. Rujuk balik di mana kesilapan kita, dan kita kena banyak menulis Fiz. Saya selalu ajar anak saya, sekiranya apa yang kita rasa serabut dengan diri kita, kita tulis. Kita tulis supaya benda tu kita nampak kita terluah di situ. Dan kita rujuk siapa. Kita rujuk siapa, dan ingat, rujukan itu adalah tempat yang betul. Rujukan itu tempat yang betul. Dan yang paling besar sekali, kena banyak berdoa. Mungkin kita tak banyak berdoa, dan doa ni, kenapa saya sebut doa daripada tadi lagi? Kita nampak doa ini adalah tadah tangan dan minta. Sebenarnya doa ini adalah banyakkan minta dengan Allah Ta'ala. Dari segi minda kita minta, dari segi fikiran kita minta, dan dari segi perbuatan. Perbuatan dia ada kaedah dia, itu melalui solat. Sebagai seorang pelajar, saya nasihatkan di sini supaya kita banyakkan solat, supaya kita tenang. Supaya kita tenang, dan kita anggap kita susah macam mana pun, ada orang lain susah daripada kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Minta dengan Allah, tenangkan diri kita. Kita bagi satu keselesaan pada diri kita untuk beribadat, dan insya-Allah ia akan ada jalan di situ Fiz. Okey, saya tertarik kepada Cik Wan cakap tadi,
bila kita rasa susah hati, gundah gulana, kita boleh merujuk ataupun kita boleh tulis yang Cik Wan cakap tadi. Mungkin dari segi seorang pelajar ni, apabila mereka stres, mereka ada masalah, mereka bercerita kepada kawan-kawan. Dan tetapi sesetengah kawan ni orang kata bukannya semua yang okey. Mungkin ada yang cuba memanipulasikan mereka pula dengan menambah lagi masalah kepada mereka. Mungkin Cik Wan ada sedikit perkongsian yang boleh Cik Wan bagi tahu mengenai tips kalau kita nak pilih kawan ni, macam mana kawan yang kita boleh kenal dia ni okey ke tak okey. Okey, ini fleksibel punya soalan ni sebab saya mungkin tidak ada di situasi cik yang bertanya. Mungkin situasi yang bertanya lebih susah daripada kita yang menjawab, Fiz. Tapi saya sarankan di sini, kita tidak banyak boleh kongsi dengan rakan yang kita tak kenal. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu rakan boleh membantu atau tidak. Tapi kalau kita tengok rakan kita ni ikhlas dan nampak ada hasilnya bila kita luah pada dia, kita tenang dan dia pula take care kita, ini kawan kita sebenar. Tapi lebih baik tuan-tuan, saya pernah rasai juga macam mana perasaan pelajar. Sebenarnya kita banyak tinggal, kita banyak tak share dengan orang-orang yang lebih tahu. Contohnya di unit kaunseling sendiri, atau contohnya mungkin cik-cik di luar sana baik dengan ibu, dan mungkin baik dengan bapa, atau baik dengan bapa saudara ke siapa, cikgu dulu ke, kita lupa. Kadang-kadang kita rasa nak ke depan sebab kita nampak kawan kita yang faham kita, sealiran dengan kita. Tapi saya syorkan, pilih tempat rujukan yang kita rasa kita cuba. Bila kita luah tu nampak ada hasilnya, maka itulah kawan kita. Tapi kalau hasilnya yang negatif, maka saya syorkan tinggal cepat-cepat, kerana dia lebih jahanam ke kita. Itu bis. Okey. Berbalik kepada soalan rahsia seni kejayaan diri. Dari segi halangan semasa Encik Wan berniaga, apakah cabaran terbesar? Mungkin setengah orang kata cabaran terbesar kita adalah diri kita sendiri. Macam mana kita nak lawan rasa malas kita, rasa macam mana kita nak bangun, kadang-kadang bangun pagi ke. Mungkin dari segi pengalaman Cik Wan. Saya nak kaitkan idola saya tadi. Sekarang ini dia berada dalam Malaysia lebih kurang 14 tahun. 14 tahun sepanjang karier dia, office di Petaling Jaya, setiap pagi dia akan ada di depan office di kedai itu secepat 7.45 pagi. Cuba tuan-tuan tengok, 14 tahun dia berada dalam insurans, 7.45 pagi dia dah ada kat situ. Pada ketika itu kami call dia berada di Johor pukul 3, tapi pagi esoknya ada 7.45 di kedai itu. Cuba tuan-tuan tengok betapa tingginya orang yang berjaya ini. So kalau kita tengok orang macam ini, okey, maka halangan pada diri kita tidak lain. Kenapa? Contoh saya tengok pelajar di rumah. Pelajar tidak berfikir pun ikan yang kita makan tu datang daripada mana. Buka saji dah ada masak dah. Dan tuan-tuan dan pelajar di sana juga tak fikir, hari Khamis ada dah abah dengan mak bagi duit. Tapi cuba tuan-tuan di sana berfikir, nasi tu bagaimana aku nak beli beras, ikan tu bagaimana aku nak dapat ikan yang aku beli sendiri, dan duit yang abah dengan mak bagi tu aku nak hasil daripada aku bekerja sendiri. Kalau tuan-tuan berfikiran begini, bahawa yang pertama sekali, malas itu tidak ada dalam konsep kita. Kita kena rajin. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan saya bagi tahu begini? Berbeza masyarakat di luar dengan kami yang dalam insurans. Berbeza kenapa? Pertama sekali, kalau tuan-tuan dalam berniaga insurans, kalau tuan-tuan dah rajin, kena tambah rajin. Kalau tuan-tuan malas, tidak ada malas, tapi kena tambah rajin. Yang kedua, tuan-tuan dah bagus, kena lagi bagus. Dan yang ketiga, tuan-tuan rasa tuan dah luar biasa, kena lagi luar biasa. Bermakna dalam kita nak berjaya, tuan-tuan, kena buat sesuatu benda yang orang lain tak boleh buat. Itu kita namakan kreativiti. Saya nak petik daripada satu cerita yang sebenar, saya nak share di sini. Cuba tuan-tuan tengok.
bagaimana seorang peniaga nasi yang membuat nasi yang dengan kos hanya RM2, tapi saya sebagai penjual nasi, saya akan ambil nasi tadi dengan RM2 dan saya jual dengan RM3.5. RM1.5 dah saya untung. Dan saya banyak kan market saya pergi bertebaran ke seluruh kedai-kedai yang ada. Saya letak pula RM4, saya dah dapat RM2. So tuan-tuan di sini, saya nak bagi tahu di sini, dalam berniaga kita tidak boleh malas dan kita kena sentiasa rajin, dan yang paling penting sekali kita copy paste cara orang berjaya buat. So salah satu copy paste yang kita kena buat adalah rajin dan keyakinan yang tinggi bahawa ada hasil yang bagus bila kita berniaga. Jadi untuk yang kata copy paste, rajin tu, itu mungkin adalah satu cara untuk kita kekalkan momentum kita dalam bergerak ke arah kejayaan. Jadi soalan ketiga daripada Facebook, Cik Zahra dia tanya, apakah personality dan karakter yang menjadi idaman para majikan di luar sana? Dari segi Cik Wan dah jadi unit manager, mungkin kalau nak rekrut orang bawah ke, apa yang Cik Wan nak daripada orang bawah tu sendiri, karakter dia? Okey, saya pernah diberitahu, contoh cikgu, kalau kita jumpa cikgu hari ni, cikgu-cikgu kita hari ni cukup-cukup bangga sekiranya anak muridnya berjaya. Kalau seorang doktor cukup bangga sekiranya pesakit dia sihat. Dan kalau seorang lawyer cukup bangga sekiranya anak guam dia berjaya dapat kemenangan dalam perbicaraan. Tetapi kami dalam berniaga, kalau saya tidak boleh mengeluarkan orang yang berjaya macam saya masih gagal, Fiz. So sekarang ini, bagaimana saya nak buat anak buah saya berjaya adalah, pertama sekali kita kena copy paste ataupun ulang balik ataupun buat apa yang orang berjaya itu buat. Kalau dia boleh bangun pagi, kita kena bangun lagi pagi. Kalau dia orang dah berjanji dengan kita, klien berjanji dengan kita pukul 10, kita kena datang pukul 9. So benda ni yang kita kena ubah. Okay? So bila saya tanya bos saya, bila saya dah masa ketika itu dah rasa dah berjaya dah, Fiz, tapi bos saya kata anda masih lagi belum berjaya, sebab anda tidak boleh melahirkan orang yang lebih berjaya pada anda. So pada ketika itulah saya nak semua orang yang boleh ikut saya, kita tengok satu hala, bagaimana orang berjaya dalam bisnes takaful yang boleh buat sampai ke peringkat yang lebih tinggi, di mana mereka mempunyai nilai attitude diri yang cukup besar, cukup bagus. Okey, soalan keempat daripada Intan, dia tanya kalau boleh dia tahu apakah do and don'ts semasa interview. Mungkin apa yang mungkin Cik Wan pernah lalui benda ni, interview. Bila interview, apa yang mereka perlu buat dengan tidak buat. Overall lah. Overall mana secara tak general. Kira, mana general. Okey, Cik Intan nak tanya overall tidak berkait dengan insurans Maknanya apa persediaan tips. Okey. Ini kena dedah ni, Fiz. Sebab daripada saya bagi tahu tuan-tuan dan puan di luar sana, saya dulu pembantu dengan grade SPM Bagaimana saya interview dan saya dapat naik pangkat dengan sekali saja temuduga. Dan saya naik lagi pegawai kanan dan saya temuduga sekali je, saya temuduga terus naik ke pegawai kanan. Dan saya tidak kalau kait dengan soalan Intan ni, sesuai lah saya jawab bahawa saya tidak fail lagi dalam temuduga. Setiap kali temuduga saya dapat temuduga tu, sehingga saya nak naik unit manager dalam Malaysia pun saya sekali saya temuduga tu dapat naik. Tipnya adalah Cik Intan, pertama sekali kita kena lihat diri kita dari segi keterampilan, dan yang kedua raut wajah kita menampakkan ada energi. Dan bila orang tengok kita adalah orang yang boleh memberi semangat, boleh memberi energizer, memiliki sesuatu. Dan yang paling bagus sekali, kita kena minta.
Kerana si penemuruga ni mendengar benda yang dia tidak tanya. Maksud saya di sini kita kena minta. Sekiranya tuan beri saya 2 minit, izinkan saya bercakap berkenaan dengan kerja ini dan saya nak kerja ini sekiranya dia beri peluang. Terus Cik Intan bagi tahu. Nah, sekiranya saya diberi peluang kerja ini, saya akan buat sesuatu apa yang kita nak buat. Bagi tahu dia dalam masa 2 minit dan tutup ucapan kita, Tuhan, saya nak kerja ini dan saya janji saya buat betul-betul. Adakah ini cara cara yang saya guna dan alhamdulillah saya dapat lepas si temuruga berkali-kali setemuruga, saya direct minta, Tuan, sekiranya saya dapat kerja ini Tuan, Tuan bagi saya peluang dan saya buat betul-betul. Di mana kerja ini saya akan buat apa-apa ni. Dia tengok saya, okey lawan. Bulan depan kalau pun diri. Itu tip dia Cik Intan. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi dari segi orang kata keterampilan, kena ada raut wajah yang memberi semangat. Ini soalan yang seterusnya yang kita dapat. Dia kata ini sekadar dicakaplah hebat betul kejayaan yang dikongsi oleh Cik Wan. Dan Cik Zahra yang tadi bertanyakan soalan, ditanya adakah memasang impian dan cita-cita yang besar ataupun kuat itu penting untuk berjaya? Okey, bagus. Ini salah satu idea. Saya hampir hilang hampir hilang dalam hanyut dalam soalan-soalan ni. Hari pertama saya berada dalam berniaga sebagai insurans prudential, pertama sekali saya dipaksa membuat satu vision board. Vision board ni kalau tuan-tuan perasan dalam cerita P.Ramlee pun dia ada kat pintu dia, masih bujang, dah kahwin. Jadi benda tu kita kena tengok setiap hari. Jadi dalam vision board saya buat 4 perkara. Saya dipaksa dan agensi saya sentiasa memaksa semua ejen-ejen di dalam agensi kami paksa membuat vision board yang kita setiap hari tengok. Yang pertama, kita nak income yang setinggi-tingginya income. Yang kedua, kita nak pergi negara yang tidak pernah lagi orang pergi, dan negara impian kita tulis, spesifikkan. Yang ketiga, kita nak kereta apa yang kita nak naik. Jadi yang keempat, dari segi income, kereta dan rumah impian yang keempat. Maknanya keempat perkara ini wajib kita buat satu vision board. Satu vision board yang kita sentiasa setiap hari tengok. Maka kita menuju ke arah itu. Yang pertama. Yang kedua, cubalah beli atau cubalah buat satu nota ataupun notebook. Setiap hari kita akan menulis di dalam nota itu impian dan dream yang kita nak. Dan cara ayat saya nak ajar di sini, bukan kata saya nak income 20,000 tahun 2022, bukan. Saya nak rumah tahun 2025. Saya nak kereta tahun 2025. Tak. Ayat dia adalah, cuba dengar elok-elok di luar sana. Take note. Ayat dia 2022 aku telah memiliki sebuah kereta BMW. 2022 aku telah memiliki income 50,000. Kita tulis, kita dah milikinya. 2025 aku dah ada banglo berharga RM300. Tuan-tuan, RM300,000. Ayat di sini nak memberitahu di dalam nota itu bahawa kita telah memiliki benda itu. Bukan kita akan memiliki. Kita telah memiliki. Dan sekiranya diberi peluang, insya-Allah kalau kita jumpa di luar sana, bolehlah tengok buku saya. Alhamdulillah, saya telah memiliki benda-benda ni. Saya telah memiliki benda-benda ni. Dan alhamdulillah, sampai je tahun yang kita tulis dalam buku itu, Allah Ta'ala dah atur kita dapat benda tu. Itu yang kita patut tulis dalam buku impian kita. Okey, baik Cik Wan. Dah Cik Wan cakap kita kena tulis, kita kena ada objektif dalam
kita nak capai apa benda ni. Jadi mungkin Cik Wan boleh kongsikanlah sedikit kejayaan Cik Wan kepada penonton kita pada hari ini. Apa yang telah Cik Wan capai? Negara mana yang telah Cik Wan pergi? Okey, tuan-tuan dan puan, saya tak habis tadi. Yang pertama sekali Hafiz tanya, saya tiba-tiba cuba bayangkan 18 tahun tiba-tiba seorang kaki tangan kerajaan biasa dianugerahkan pergi ke USA. Saya rasa tidak percaya. Tapi ketika itu juga saya telah diberi satu cabaran, Hafiz, sebenarnya. Okey. Company saya offer, anda nak ke USA atau ke umrah? Pilihan yang macam Ya Allah. Pada ketika itu saya cukup confused. Kalau USA ni 28,000, kalau umrah 12,000. So bila saya tengok balik tahun pertama nak buat insurans, tiba-tiba dapat pergi ke USA dan slash ke umrah. Ya Allah, cukup mencabar, Hafiz. Ada rakan-rakan yang pergi USA. Dunia Ada rakan-rakan yang pergi ke umrah. So ketika itu besar saya punya pilihan. Saya berkorban, ya Allah, sekiranya benar kerja yang aku buat ini, bagilah pedoman, dan saya pilih pergi ke umrah. Pilih pergi ke umrah, tinggal ke USA. Ketika itulah baru saya nampak di sini sebenarnya Tuhan nak atur saya. Di situ tempat saya minta. Dan tempat saya minta, saya nak ajar, nak bagi tip kat sini. Tolonglah jangan was-was dengan permintaan dengan Allah. Ketika itu saya berdoa, betul tak aku resign? Betul tak aku buat pressure? Rupa-rupanya salah. Saya disyorkan oleh idola saya, sila ke umrah, berdoa depan Kaabah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berbisnes dalam insurans, tolongi aku. Jangan sebut benda lain. Kita tak boleh bercakap dengan Tuhan, sekiranya aku diberi duit banyak, aku nak tolong orang. Sekiranya aku diberi duit banyak, aku nak beli rumah. Sekiranya aku duit banyak, aku nak sedekah. Tak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah padaku satu jalan untuk aku buat betul-betul dalam bisnes ini. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kepada aku duit 50,000, aku nak tolong orang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak rumah impian aku ni. Direct. Sebab Allah Ta'ala mendengar permintaan yang betul. Bukan kita was-was untuk sekiranya akan minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kena direct, minta dengan dia apa yang kita nak, dan kena sentiasa minta. Itu, Fiz. Jadi mungkin yang saya boleh rumuskan untuk rahsia Cik Wan berada pada tahap sekarang ini, mungkin satu doa yang orang kata direct kepada Tuhan untuk minta dan untuk kita bagi balik kepada masyarakat. Boleh Cik Wan bersetuju ke dengan benda ni? Nak rahsia lagi, Fiz? Boleh. Banyak, Fiz. Hafiz korek rahsia gitu. Mungkin salah satunya mungkinlah rahsia yang orang kata memang cara kita berdoa kepada Tuhan tu, kita meminta secara direct apa yang kita mahukan tanpa ada benda-benda lain. Pada ketika itu, Fiz, yang saya disyorkan, dan saya rasa kita faham banyak doa-doa mustajab ketika mana kita patut minta. Cuba cari. Mungkin pelajar-pelajar kena faham, ibu ayah kita lebih berpengalaman sekiranya nak minta doa mustajab pada ketika mana. Tetapi itu doa mustajab yang patut kita buat dan kita amalkan sebagai satu amalan biasa. Tapi yang paling penting, diri kita sendiri faham kesesuaian, keselesaan diri kita ketika itu, pada masa ketika mana kita nak minta. Yang paling besar sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena minta ketika kita susah. Yang paling penting. Dan lagi penting, kita kena minta dengan Allah ketika kita senang. Itu yang penting. Jangan lupa masa kita senang. Kita nampak kita susah, kita minta dengan Tuhan. Lagi penting, bila kita senang, ketika itu lagi mudah kita dapat apa yang kita minta. Dan kena ingat, setiap hari kita buka tingkap, setiap hari kita buka pintu rumah kita ke apa salahnya? Ya Allah, Tuhanku, bagilah rezeki yang seluas-luasnya padaku, dan minta dengan Allah melampau-lampau. Kita kena minta melampau-lampau, sebab kita tahu dia kaya, dia banyak boleh bagi pada kita. Jangan minta satu, minta banyak dan minta melampau-lampau, kerana itu melambangkan kasih sayang kita pada Allah. Dan yang kedua, banyaklah selawat. Dan yang ketiga,
sejak saya berbisnes, tidak ada satu benda yang tidak pernah menipu untuk kita dapat rezeki, iaitu sedekah. Okey, ia terjawab kepada semua soalan yang tanya tadi. Kalau Intan nak temu durga, sila sedekah. Kalau Cik Zahrah tadi tanya macam mana nak tengok, nak berjaya apa semua ni, sila sedekah. Kalau Cik Nazira down ke apa, belajar serabut tak boleh, sila sedekah. Kerana konsep kita sama, down ke, jatuh ke, serabut ke, apa ke, minta tolong sedekah. Sejak saya buat insurans ini, setiap kali saya sedekah, insurans klien datang melimpah ruah pada saya. Ini saya kena bagi tahu, dan inilah rahsianya yang tidak pernah menipu sepanjang 11 tahun saya buat benda ni. Dan sedekah ni kalau kita suami isteri, biarlah sama-sama naik. Dan kalau boleh, isteri tak tahu sedekah kat mana, kita tak tahu sedekah kat mana. Sebab kita rasa kita istihad pada orang lain sebagai riak. Sebenarnya kita suami isteri pun sama. Abang, apa sedekah kat mana ini? Oh, saya dah sedekah kat dia, tak payah. Isteri sedekah, suami tak tahu. Suami sedekah, isteri tak tahu. Itu lebih bagus untuk datang rezeki yang lebih berkat. Dan saya rasa saya jawab semua yang soalan tanya tadi. Segala benda yang kita alami, tolonglah buat benda ni. Minta dengan Allah, selawat dan sedekah. Okey, baik. Kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Sapri Abdullah. Dia tanya, Assalamualaikum Cik Wan. Soalan dia, bagaimanakah cara untuk kita mengetahui diri kita ni boleh berjaya, sedangkan dia rasa ciri dalaman dia ni mempunyai ketakutan, dia segan, dia tak ada keyakinan untuk tunjuk kepada umum. Dia nak tahu macam mana cara untuk dia kenal diri dia lah. Okey, waalaikumsalam Safri. Yang pertama sekali Safri, segala benda yang datang kepada kita, kita takut untuk public speaking tadi pun sama. Kita takut tak ada keyakinan pun sama. Kita tak boleh nak buat diri kita berjaya pun sama. Semua benda ni adalah bayangan. Semua benda ni adalah bayangan yang menakutkan diri kita sendiri, sehingga kita boleh tembus tembus dalam diri kita sendiri. Sama ada kita membaca, kita role play, ataupun kita lihat bagaimana cara-cara mereka menjalankan satu perkara. Contohnya, kalau kita nak bercakap dengan bagus, bagaimana kita lihat penceramah yang bagus. Kalau kita rasa kita nak atur ayat, susah nak atur ayat, bagaimana kita tengok penceramah boleh atur ayat. Dan kalau kita tidak ada keyakinan diri yang tinggi, sebenarnya itulah benda-benda yang boleh menghalang kita. Dan untuk tinggal, untuk buang keyakinan diri kita ni, tak ada benda lain. Pertama sekali, kita kena banyak membaca. Banyak membaca, dan yang paling besar sekali, kita praktik. Kita buat. Kita latih to be. Tak boleh lagi bercakap salah, betulkan lagi. Dan saya yakin, dengan keadaan inilah boleh membuang segala tak ada keyakinan diri. Kena ingat, kita ni lihat siapa di depan kita. Kalau kita lihat orang yang gagal, maka keyakinan itu makin teruk ada pada kita. Kalau kita lihat orang yang berjaya, keyakinan itu makin tinggi untuk kita. So, saya syorkan Cik Safri belajar dan banyak-banyak lihat kejayaan yang dialami oleh orang lain selain daripada kita sendiri. Itu. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ini dari segi kemahiran, macam kita tahu tadi, dengan membaca, dengan mempraktikkannya, kita akan dapat mengatasi ketakutan ataupun kelemahan diri kita. Mungkin dari segi kemahiran, dari segi memimpin sesuatu, dari segi disiplin dan komunikasi yang berkesan, adakah Cik Wan rasa dia sangat memberi pengaruh besar ataupun tidak dalam sesuatu kepimpinan itu? Betul, Fiz. Sebab itulah bila pada peringkat kita sebagai pentadbir di dalam agensi, di dalam ejen-ejen, di dalam kaki tangan yang kita ada, kita kena ingat, kita tidak boleh paksa orang lain suka pada kita. Dan kita kena ingat, title yang kita ada sebagai pentadbir tidak boleh menghukum sesiapa sahaja di bawah kita. Di sini, di mana kena ingat, bila kita di bawah,
segala benda yang orang di atas bagi tahu adalah satu benda yang patut kita ikut. So, komunikasi di sini cukup penting. Kerana komunikasi inilah memberi faham kepada orang di bawah kita bahawa kita kena ada di situ benda yang sebenar. Kalau benda itu penting, ada nada yang menunjukkan benda itu penting. Kalau benda itu bergurau, kita ada nada yang kita lihat benda itu bergurau. Dan kadang-kadang kita kena faham situasi kita dan situasi orang yang nak mendengar. Kita tidak boleh syok sendiri. Kita rasa kita sebagai bos, kita kena bagi tahu anak buah kita ni macam ni, tak boleh. Kita kena tengok situasi. Sama juga kita sebagai orang bawah, kena faham bahawa orang atasan ini banyak tugasan yang perlu dilakukan. Apa kata kita permudahkan pengurusan? Sebagai orang bawah, kita mudahkan pengurusan. Kita support, kita sokong dan kita bantu lagi memudahkan. Dan saya nyatakan di sini, berjayanya sebuah syarikat, pertama disiplin, kedua komunikasi, dan yang paling penting sekali adalah teamwork. Teamwork ni cukup-cukup penting dan ia memberi satu manfaat dan keberkatannya, Fiz. Okey, baik, kita berbalik kepada Facebook. Ini soalan daripada staf UiTM. Dia tanya, dari segi apakah perkara yang boleh mematikan semangat anak-anak dan apa yang perkara yang perlu dielakkan? Ini kita dah lari sikit lah, tapi ini mungkin juga rahsia kepada ibu bapa untuk anak-anak mereka berjaya. Macam mana tu, Cik Wan? Okey, saya pada ketika itu saya pernah diberi pesan oleh guru saya lah. Di mana ketika itu sekiranya kamu ada anak, sekiranya anak datang mengadu, ketika kita sibuk ke, ketika kita tidak ada masa ke, tidak ada ruang macam mana pun, kita kena lihat apa yang anak kita adu. Kerana di sini, sepanjang saya dalam perkhidmatan dulu, saya pernah menjalani kursus-kursus kemanusiaan, kursus-kursus macam mana dengan masyarakat dan keibubapaan, bagaimana kegagalan seseorang itu terjebak dalam penagihan dadah dulu. Kebanyakannya mereka ini tidak ada tempat untuk mereka mengadu. Ia bermula daripada sekolah rendah lagi. Ia bermula daripada dia kanak-kanak lagi. Kalau anak-anak memberitahu, Umi, adik sakit kaki, kita pun herdik dia, Mu ni tak berhenti-henti lagi sakit kaki, maka anak kita tidak akan mengadu lagi dia sakit kaki selepas ini. Sekiranya anak kita mengadu, Umi, adik ada masalah kat sekolah, tiba-tiba kita pun, Allah, Umi ni sibuklah adik, maka adik tidak akan mengadu lagi pada Umi. Dan peluang ini, tuan-tuan, kena ingat, sekiranya untuk menaikkan semangat anak-anak kita, walaupun kecil masalah dia, kita kena ingat, anak kita ni otak dia kecil je. Kalaulah dia mengadu sakit kaki, dia merasakan sakit kaki itu lebih besar daripada segala-galanya, dan ketika itu kita tak layan dia, maka kegagalan dalam menaikkan semangat anak-anak kita dah down, dan dia akan mencari orang lain yang boleh mengadu. Mungkin kawan dia, mungkin di sekolah. Sebab tu kita tengok anak-anak kita tak sabar-sabar nak sekolah, tak sabar-sabar nak pergi sekolah, sebab nak jumpa kawan. Dia rasa dia boleh bercerita dengan kawan dia. Okay? Jadi kena ingat, untuk menaikkan semangat anak-anak kita, kita kena ingat sentiasa memberi galakan dengan dia, sentiasa sokong, dan sekiranya tak betul, sila beri penjelasan yang betul kenapa anak tak patut buat benda tu, biar dia faham. InsyaAllah kita boleh kontrol benda ini. Okey, dari segi menaikkan potensi pula, Puan Zainul tanya, apa yang dia perlu buat supaya potensi dan keupayaan anak-anak dia ni boleh meningkat. Mungkin daripada segi pengalaman Cik Wan yang mempunyai anak-anak, apa yang Cik Wan buat untuk tingkatkan keupayaan anak-anak? Nasib baik Hafiz tak tanya anak saya dia. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, saya mempunyai 3 orang anak yang mempunyai 3 perangai yang berbeza. Saya berkait dengan soalan ini, saya nak kaitkan dengan anak saya yang sulung. Kenapa Tuhan bagi saya buat potential? Rupa-rupanya Tuhan nak create anak saya yang sulung. Okey,
Dan anak saya yang sulung ini, saya melihat dia ni memerlukan latih tubi. Dan kami suami isteri memahami anak sulung ini perlu latih tubi. So anak kami latih tubi dan buat latihan, paksa buat latihan. Okey. Dan bila peringkat dia sampai darjah 6, kami melihat dia ada keterampilan diri dia sendiri dan perlu dilatih. So kami latih dia. Dan alhamdulillah dia naik tingkatan 1, tingkatan 2. Saya melihat dia boleh pergi lebih jauh, di mana automatik diri dia sendiri meminta untuk menjadi seorang hafiz. Dan ketika itu dia telah khatam Quran sebagai hafiz selama 18 bulan. Dan berkait dengan soalan ini, saya nak kaitkan di sini, sekiranya saya lihat anak saya ini berpotensi sebagai seorang hafiz, saya tidak akan menghalang diri dia. Saya terus galakkan, abah kejap lagi nak pergi masjid ni, saya ikut je. Saya sibuk macam mana, saya ikut je. Abah nak pergi masjid sana, nak imam ni, saya ikut je. Ke mana saja nak pergi, saya ikut je. Sebab benda tu, saya rasa benda tu betul bagi dirinya. Dan saya nak kaitkan di sini, sekiranya tuan-tuan nampak potensi anak tuan-tuan, sekiranya dia mahir dalam matematik, galakkan dia, bagus adik, oh hebat adik. Kalau dia mahir dalam permainan sukan apa, kita galakkan dia bermain sukan. Jadi potensi diri dia ni adalah bakat. Sekiranya tuan-tuan mematikan potensi diri ini dari awal lagi, maka bakat ini tidak akan tercungkil bila dewasa. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila saya galak ke potensi diri anak saya nampak dia boleh pergi ikut Quran, so saya ikut dia, ikut dia. So saya nampak hasil hari ini, alhamdulillah. So kait dengan soalan ini Puan Zainun, sekiranya anak kita nampak potensi itu lebih baik, kita kena banyak berkorban, kena banyak bersabar, dan banyak-banyak memberi masa, memberi peluang pada dia, dan memberi pendedahan pada dia. Apa yang kelebihan anak kita ada itu, kita support dia 100%, kita support dia. Kalau benda tu tak betul, jangan ikut. Tapi kita nampak potensi dia boleh pergi dengan lebih jauh, tolong sabar, tolong support dia. Okey. Baik, itu kalau dari segi ibu bapa yang mampu dan memenuhi kehendak anak-anak. Dari segi kalau ibu bapa itu tak mampu dan orang kata mungkin apa pesanan yang boleh Cik Wan bagi tahu kepada anak-anak supaya mereka faham dengan situasi ibu bapa pula? Saya pernah temu duga salah seorang ibu yang berjaya. Dia kata, saya tanya dia, macam mana puan boleh didik anak sehingga boleh jadi semua orang berjaya, semua orang boleh jadi doktor, anak-anak semua doktor dengan peguam. Dia kata satu sahaja tipnya, saya mempunyai anak-anak yang sedar. Maknanya anak-anak yang sedar. So sebagai ibu bapa, kena ingat, kalaulah ibu bapa orang-orang yang biasa, sokongan, kalau kita yang berpendidikan mungkin kita boleh bagi ilmu. Tapi sebenarnya anak-anak yang tidak mempunyai bapa yang kadang-kadang tak mampu, mungkin bapa boleh sesuaikan diri dia, mungkin dengan mimik muka, mungkin dengan belayan, ataupun mungkin dengan berbual. Banyak benda untuk support anak. Kerana kena ingat, kalau kita lari daripada kita bersama anak-anak, dia boleh mencari orang lain. Ini cukup bahaya. Okey? Jadi dari segi kemampuan itu, kita tak nampak. Kita nampak mampu memberi duit, mampu memberi reward. Kita nampak di situ. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa, kita kena memberi faham pada anak bagaimana situasi tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah mereka. Mereka kena faham bahawa ibu dan ayah ni besar tanggungjawab dia. Dan kita kena gilap, kena gilap bahawa anak kena sedar benda ni. Kita sama-sama rasa dalam family kita apa yang ikut kemampuan. Interface. Okey, dari segi pengalaman Cik Wan sendiri semasa zaman kecil dulu, mungkin Cik Wan boleh kongsikan kepada kita semua. Cik Wan ni berasal daripada keluarga yang macam mana pengalaman Cik Wan zaman sekolah dulu sehingga ke sekarang ni, dan hingga menjadi pada hari ini supaya boleh menjadi inspirasi kepada orang di luar sana. Okey, kalau di umur begini Fiz,
nak huraikan 48 tahun ni Fi. Banyak cerita dah Fi. Sikitlah. Tapi tak apa. Saya dilahirkan dalam keluarga yang biasa saja. Ayah bekerja sebagai buruh, mak tidak bekerja, adik-beradik 9 orang, dan kami makan secukup hidup sahaja, dan kami tidak meminta dengan orang lain. Dan pernah satu ketika sehingga hari ini lagi saya rasa kekok lah kalau saya makan ambil ikan seekor letak dalam pinggang, kalau saya makan ambil ayam seketul letak dalam pinggang. Saya masih lagi kekok kerana selama 20 tahun berada dengan ibu bapa, saya makan ayam, saya kata ambil lauk dalam pinggang, makan sama-sama. Tak pernah ambil satu ketul. Tak pernah ambil satu ketul. Maknanya sehingga hari ni saya rasa kekok lagi. Saya rasa seekor nak ambil seketul nak ambil ayam, seekor nak ambil ikan. Saya rasa kekok sebab kami diajar kalau ikan makan cobek, makan cobek ambil bola dalam pinggang. Kami diajar begitu. Dan sepanjang pengalaman yang sepanjang dengan ayah kami makan, tak makan sekali lauk tak ada. Lauk tak ada. Maknanya kena ada semua anak-anak baru boleh makan. Tak cukup seorang, kena pergi cari. Ayah nak pergi kerja pun dah tertangguh. Sehingga anak ada sekali baru boleh makan. Dan begitulah kami diajar, dan kami diajar secukup hidup. Dan sepanjang saya besar, saya tidak diberi peluang untuk memegang duit banyak. Ada 30 sen pun 30 sen saja, ada RM1 saja. Kita tidak diberi peluang. Kadang-kadang kecewa juga masa kecil dulu Fiz. Bila hari raya pergi rumah kawan, berapa ringgit duit raya? 100, 200. Saya paling banyak pun RM20 ya duit raya. Kami tidak diberi pendedahan pegang duit banyak. Dan itulah yang saya syorkan pada tuan-tuan. Kena ingat, kita di luar sana, kalau kita ada duit banyak, sebagai lelaki ataupun perempuan, kita akan rasa jadi lain. Kita rasa kuasa beli kita besar. Dan saya syorkan di sini, kita kena didik diri kita sentiasa tidak ada duit. Dan kalau ada duit banyak pun mungkin duit orang lain. Kita kena rasa macam itu. Dan dari segi pengalaman sepanjang dengan mak dan ayah, kami tidak ada asas berniaga, tapi kami diberi satu tip sahaja oleh mak dan ayah kami, itu kalau boleh generasi kamu, anak-anak kamu jangan hidup meminta-minta dengan orang lain. Itu sahaja ya bagi tahu. Dan kalau boleh janganlah banyak hutang dengan orang lain, dengan ajar. Dan yang paling besar sekali, ayah dan mak pesan, kalau sekiranya kita tak puas hati dengan orang lain, jangan timbul perasaan nak balas, tetapi kita balas juga dengan kebaikan. Itu yang ayah bagi tahu. Itulah Fiz. Okey, dari segi Cik Wan cakap mengenai wang tadi, mungkin dari segi perniagaan takaful ni, Cik Wan boleh berkongsi kepada penonton di luar sana bagaimana pengurusan wang yang betul, secara mungkin dari segi bila kita dapat gaji, macam mana pembahagian peratusan itu supaya kita di kemudian harinya ada simpanan untuk bekal kita. Salah ni kena detail tak payah lah. Okey. Bila kita ada income, kalau dulu kita ada income, kita hanya memikirkan komitmen yang kita patut bayar. Tapi kalau tanya saya, sekiranya kita ada income hari ini, terlebih dahulu kita kena letakkan duit kita 20% ataupun 15% dari ke dalam tabung takaful. Kenapa ini penting? Tuan-tuan kena ingat, sekiranya kita ada komitmen dan patut dibayar setiap bulan dengan income yang kita ada, dan kita mampu bayar, dan kita masih hidup untuk membayar komitmen, satu hari komitmen ini tidak boleh dibayar, maka 15% tadilah yang akan membantu membayar komitmen ini. Maksud tidak ada di situ dua perkara, sama ada kita meninggal ataupun kita tidak mampu lagi bekerja, maka 15% ini akan membantu. So saya syorkan di sini, pengurusan wang yang betul adalah kita simpan dulu. Kalau gaji RM1,000, cabut RM200, kita simpan dulu, barulah kita bayar komitmen yang ada. Kalau kita bayar komitmen kemudian kita simpan,
kita tidak akan menyimpan seumur hidup kita. Kerana simpanan selepas komitmen adalah simpanan yang kita nak guna balik. Ingat pesan saya, kalau kita ada duit 1,000, ambil dulu RM200, simpan tempat lain dan jangan ambil duit itu. 800 saja komitmen yang aku ada. Itu Fiz. Okey, baik. Mungkin penonton boleh selepas ini kalau mungkin ada lagi kegusaran ataupun tak faham lagi mengenai takaful ataupun pengurusan wang, mungkin boleh hubungi Cik Wan secara langsung untuk mendapatkan secara jelas mengenai apa yang perlu kita buat. Okey, baiklah, kita dah mengakhiri ke penghujung. Jadi sebelum kita tutup, saya tertarik dengan kata-kata hikmah yang Cik Wan pernah berikan, iaitu ketika kita ingat Allah, Allah ingat kita, dan ketika kita lupa Allah, Allah tetap ingat kita. Jangan berhenti berdoa. Setiap masa yang kita masa untuk kita, tiada jarak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari segi kata-kata ini, pesanan yang Cik Wan berikan ini, ada tak maksud ataupun pengalaman yang mungkin mencetuskan pesanan ini? Tuan-tuan dan puan, ini yang kata-kata hikmah yang cukup-cukup saya bawa sehingga hari ini. Kerana kita ingat Allah, kita ingat ataupun kita tak ingat, Dia sentiasa ingat kita. Kita tak ingat Dia, kita masih lagi boleh datang kerja. Kita tak ingat Dia, kita boleh lagi hadir untuk belajar. Kita masih lagi boleh makan, masih lagi boleh menjalankan aktiviti masa macam biasa, walaupun kita tak ingat Allah. Itu menandakan perjalanan hidup kita ini, Allah sentiasa ingat kita. Jadi kalaulah ikatan ini ada pada kita, tuan-tuan dan puan, kita ingat Dia dan Dia sentiasa ingat kita, ketika inilah kita kena memohon dengan Dia. Bermohon untuk mengatasi segala kesulitan yang ada, mengatasi segala halangan yang ada, dan melicinkan segala perjalanan hidup kita. Ini yang patut kita ada dalam diri kita. Kerana kadang-kadang kita lalai. Ketika lalai itulah Allah sentiasa ingat kita. Kita lalai, tak ingat Dia, tapi kita masih dalam keadaan yang selamat. Maka Allah Ta'ala masih mengingati kita. So kata-kata ini, tuan-tuan dan puan, jangan lekang di mulut kita. Kerana kena ingat, sedikit sahaja bala yang Allah bagi cukup-cukup memberi kesan pada diri kita. Dan siapa lagi nak menyedarkan diri kita? Kita sahaja. Bila kita ingat Allah sentiasa ingat kita, maka kita kena sentiasa ingat Dia. Kerana di situ pertalian yang cukup-cukup rapat, di mana kita panggil takwa. Sentiasa kita bertakwa kepada Dia, bertakwa dan ingat, maka Allah ingat kita. Sentiasa perjalanan hidup kita setiap hari tidak ada masalah, tidak ada down, tidak ada keyakinan diri pun boleh atasi. Segala halangan not speaking tak boleh, boleh, semua boleh. Sebab kita sebenar, saya pernah tanya pencipta lagu terkenal Datuk Ahmad Nawab. Saya kata, Datuk, macam mana Datuk boleh didik seorang itu boleh menjadi penyanyi? Macam mana suara yang Datuk pilih? Dia cakap satu saja, semua manusia suara sedap. Yang berbeza antara artis-artis, antara kamu dengan orang lain adalah bakat. So bakat ini bagaimana nak dapat? Bakat ini Tuhan telah bagi pada kamu daripada lahir sampai hari ini. Dan bila kita nak cari bakat, asah, cari, didiklah ia supaya menjadi satu benda yang menakjubkan dalam diri kita. Bakat semua orang ada, tapi gilapnya tak ada. So suara semua orang ada, tapi bakat tak ada. So macam mana Datuk? Kalaulah dia ada suara tapi bakat tak ada. Tak ada, bakat memang ada. So apa patut buat? Latihan dan sentiasa buat setiap hari, maka kamu akan dapat kejayaan. Itu saja Fiz. Okey, baik. Kita rasa itu cukup bermakna bahawasanya sesuatu yang orang kata walaupun kita ada bakat, tapi kalau tidak digilap pun tidak boleh digunakan. Tapi kalau tiada bakat dan kita asah, ia pasti boleh menjadi manfaat kepada diri kita.
Mungkin kata-kata terakhir daripada Encik Wan ataupun pesanan kepada mereka di luar sana mengenai program kita pada hari ini mengenai rahsia seni kejayaan diri. Apa yang boleh Cik Wan katakan? Okey, terima kasih Fiz. Sebagai penutup kata, pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada unit kerjaya dan kaunseling kerana menjemput saya. Saya tak sabar tuan-tuan, tak sabar nak datang ke sini. Saya tidak mempunyai hasrat yang cukup jauh. Hasrat saya di sini pertama sekali, apa yang saya kongsikan di sini, kena faham bahawa tuan-tuan ada peluang di luar sana. Jangan mengharapkan sesuatu daripada orang lain. Carilah peluang itu. Dan peluang itu letakkan diri kita di tempat yang betul, lihat, kaji, praktik, buat dan ada result. Dan ada result. Kena ingat, jangan hidup banyak memilih. Kerana banyak memilih menyebabkan kita tersalah pilihan. Tapi kalau pilihan kita itu memberi jaminan dan ada hasil dia, ada reward dan ada ganjaran dan tidak lari pada landasan yang betul dari segi agama, dari segi restu ibu bapa kita betul, maka jalan je, jangan takut. Jalan je, jangan takut. Kalau abah dengan mak kata kerja kamu tu betul, bolon je. Bolon je. Kalau company cakap benda ni bagus, reward macam ni, bolon je. Dan saya nak ungkapkan di sini, peluang dalam hidup kita daripada tuan-tuan pelajar sampai umur 40, itu peluang. Umur 41 hingga 50 merasai peluang. Umur 50 hingga 60 adalah untuk kita free, selesa kita membentuk generasi kita. Kita nak lihat generasi kita di tempat yang betul. Itu saja daripada saya, Fiz. Saya ucap terima kasih banyak ya Fiz, tak lekang bertanya saya. InsyaAllah segala yang saya bagi dapat bermanfaat pada orang lain. Segala harta yang kita miliki tidak penting, yang paling penting adalah betapa bergunanya kita pada orang lain. Fiz. Okey, baik, terima kasih Cik Wan di atas perkongsian yang cukup bermakna pada kita pada hari ini. Saya harapkan kepada penonton di Facebook di atas talian supaya mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Wan kerana bersama kami di unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Kelantan, dan juga penonton yang sudi menemani kami selama 2 jam bersiaran pada hari ini. Dan untuk staf yang menyertai program pada hari ini, anda akan diberikan jam latihan berserta ECJ, dan mahasiswa yang telah berdaftar juga akan diberikan ECJ. Dan untuk itu anda boleh scan QR code yang tertera di kaca TV ataupun di skrin anda, ataupun klik di link yang tertera. Dan sebelum saya mengakhiri program pada hari ini, jangan lupa untuk segmen kedua kita pada esok hari bersama mahasiswa hebat yang bakal merungkai topik Zero to Hero. Jangan lupa bersama saya pada esok hari. Dan untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.